saya update dengan dia, dia punya income since 2018 almost 2 million. 2 million sebagai seorang full time freelancer. duduk rumah, suri rumah. Oh my god! Wow! Kepada mereka yang masih baru dalam channel YouTube saya Wan Muhammad Ali. Dalam channel ini saya berkongsi dengan anda tentang cara buat duit secara online. So kalau anda nak belajar tentang topik-topik seperti ini, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan loceng untuk pastikan anda mendapat notification. So hari ini bersama dengan saya Tuan Khairul, nanti dia perkenalkan diri. So ni orang yang dia explore tentang cara buat duit menggunakan konsep freelancer dan boleh buat duit secara USD. Okay, so nak tahu, nak belajar dengan lebih lanjut, stay bersama saya sampai habis. Okay, so sebelum kita bermula, Tuan silakan perkenalkan diri sikit. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar kepada semua yang sedang menonton. Pertama kali terima kasih dah ucapkan kepada saya punya sifu Tuan Muhammad Ali kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi dalam channel kepada semua follower. So wajib follow channel ni, wajib follow. Banyak perkara-perkara yang korang akan dapat pada channel ni. Okay, so nama saya sekali lagi Khairul Ikhwan bin Zulkifli. Saya merupakan seorang freelancer dan juga merupakan trainer untuk program Global Online Workforce yang dianjurkan oleh MDEC ataupun Malaysia Digital Economic Corporation. So secara asasnya saya dah jadi freelancer unofficially sejak tahun 2012, tetapi secara officialnya sejak tahun 2016, iaitu apabila saya mengikuti satu program di bawah MDEC dinamakan sebagai E-Rezeki High Income. Sekejap lagi saya akan cerita dengan lebih lanjut apa itu program E-Rezeki High Income dan macam mana saya ni boleh berkecimpung, boleh menjadi seorang freelancer dan earn dalam US dollar. Okay, thank you. Okay, so sangat jelas ni bukan DJ tapi bunyi dan DJ. Okay, daripada tahun 2012 dalam freelancer ni lah. So 2012 tu macam Tuan cakap tadi, earn dalam US, okay, USD. Bermaksud daripada 2012 tu memang buat USD ke ataupun tak? Okey, jap. Sebab 2012 tu saya start sebagai seorang offline freelancer. Maksudnya saya tolong saya punya klien saya dapat melalui offline lah. Maksudnya melalui mungkin mouth to mouth marketing, member tolong boleh tak tolong buat artikel untuk website, ataupun member cakap boleh tak tolong handle page Facebook atau itu. Tapi sebabkan dia offline dan sebabkan market Malaysia sahaja, customer kawan-kawan, so harga dia biasa-biasa lah. RM lah kan? RM lah. Okay. Itu sebab tu saya cakap dia unofficial. Sebab masa tu saya nampak masa tu as a freelancer ni, saya tak berapa nampak tu punya masa depan. Sebab bagi saya freelance ialah freelance photographer. Betul. Freelance adalah freelance model. Saya nampak tu je. Designer yang ada masa depan. Kalau setakat buat kerja simple-simple ni, dia mau kepada pendapatan tambahan sahajalah. Kalau kata ada nak jadikan dia sebagai satu kerjaya, saya rasa masa tu saya tak nampak jalan. Saya tak nampak jalan sebab jujur saya kata saya boleh earn dalam RM2-300 sebulan buat freelance. Okay. Dan 2016 tu lah yang mula membuka mata saya dan merubah saya punya persepsi tentang freelancer ni 360 darjah. Oh, maknanya berpusing-pusing. Berpusing-pusing sebab ialah secara jujur ni saya ni orang Terengganu, asal Marang Terengganu, dilahirkan di Hospital Kuala Terengganu, membesar pun di Terengganu. Jadi kita ni tak nampak sangat perspektif apa yang berlaku kat luar sana. Tak terfikirlah nak buat duit USD ke apa kan ada lah. Contohlah, apabila saya first time saya pergi ke KL, saya tengok dekat, katalah kita pergi Starbucks, saya tengok ada seorang, katalah Mamat brother ni, dia lepak Starbucks, buka laptop, main laptop. Lepas tu saya macam, yelah kita orang kampung ni, kita macam, dia ni tak kerja ke? Hari ni hari Isnin pukul 10 pagi buat benda apa kat kafe kat Starbucks ni kan? Tak kerja ke? Nak tengah minum air, saya habis dah waktu minum air. Tapi apabila saya dah lama-lama jadi seorang freelancer, saya baru faham bahawa mungkin
diri ni adalah seorang freelancer, kerana as a freelancer you can work whenever you want, wherever you want. Dan 2016 tu dah menjadi satu titik permulaan, sebab saya diterima masuk untuk satu program bawah MDEC dinamakan sebagai e-rezeki high income. E-rezeki high income. Ataupun singkatannya adalah IHYA pada tahun 2016. Saya ingat saya lepas raya tahun 2016, sebelum raya tu saya interview dekat Wisman Negeri Terengganu. Dekat Wisman Negeri. So daripada tak silap saya mari interview hampir 500 orang, dia kata dia nak ambil hanya 50 orang sahaja. Peserta pilot project untuk program e-rezeki high income. Itu first batch ke? Itu first batch, yes. First batch. Kira tikus makmal pada itu, sebab MDEC pun baru buat program tu. First batch. So program IHYA ni, kalau saya boleh ceritakan lebih lanjut, dia adalah program intensif selama 3 bulan. So kita diajar macam mana nak menjadi duit melalui konsep crowdsourcing ataupun freelancing. So kalau nak tahu apa benda yang kita buat selama 3 bulan tu, hari-hari pukul 9 sampai pukul 5 ialah kerja kita orang ialah cari job, buat job, cari job, buat job. Tapi konsep berbeza. Kalau dulu kita cari job, kita pergi interview jabat, kita kena pakai smart. Ni tak. Ini hanya berada di depan PC sahaja, duduk dan dia cari. So kita bebas berada di mana-mana saja. Betul. Bila masa kita nak buat. Sekejap tuan kata tadi buat duit USD. So adakah USD kan dengan kita punya masa kan berbeza. So adakah kena bekerja waktu malam ke macam mana? Okay. So satu advantage yang kita boleh dapat melalui freelancing sebenarnya ialah macam saya cakap tadi, you can work whenever you want, wherever you want. Okay. Tetapi ada certain cases yang klien nak ikut dia punya time zone dia. Contoh macam US, tak silap saya kita beza dia 12 jam lebih kurang. So kalau kita sekarang ni dalam pukul 10 pagi, dia orang pukul 10 malam. So kalau dia orang minta kerja pukul 10 pagi waktu dia orang, so kita kena kerja pukul 10 malam lah. Saya pernah ada satu kontrak 10 malam sampai pukul 3 pagi shift kerja. 10 malam sampai 3 pagi. Setiap hari. Setiap hari? Yes, setiap hari kerja. So masa mula dapat tu macam pening sikit lah nak biasakan waktu dia, tapi sebab income okey, reda je lah. So saya nak berbalik-balik pada yang 3 bulan itu. Sebab saya rasa itu turning point yang saya perlu cerita pada semua. Asalnya saya join program IHYA tu bukanlah sebab saya nak jadi seorang freelancer. Tak. Sebab kat allowance. So dia dapat allowance. MDEC tahu ada dapat allowance 1,200 ringgit sebulan. Sebelum tu saya kerja sebagai seorang technician komputer, gaji 1,000 sebulan. 1,000. Ada peningkatan. Ada peningkatan 200. Okey, tak apalah. Join lah. Freelancer apa benda tu kemudian cerita. Tapi alhamdulillah tak nampak gambaran lagi. Tak nampak sebab kita tak pernah terfikir bahawa dengan duduk depan komputer boleh buat duit. Dah buat duit dalam US dollar pula tu. Tak pernah fikir. Tapi alhamdulillah dalam masa 3 bulan income saya lebih kurang dalam 4,000 US dollar. 4,000 US dollar. 3 bulan dalam bulan pertama, bulan 3 tu 4,000 US dollar. Kita darab 4 lebih kurang dalam 16,000 ringgit. Kita bahagi balik pada 3 bulan lebih kurang 5,000 ringgit sebulan. 5,000 lebih sebulan. Daripada income 1,000 ringgit sepanjang tempoh 3 bulan tu. 3 bulan tu. Maknanya konsisten saya dapat lebih kurang 5,000 ringgit sebulan. Tu 3 bulan tu memang hard working ke, kerja kuat ke ataupun steady relax? Nak kata kerja kuat tu tak adalah kerja kuat. Saya rasa kerja kuat, kerja MACD kuat. Sebab kita duduk je. Duduk depan komputer, dapat few project kita buat. Ada habis dah project kita cari project lain. Tetapi saya nak khabar sini ialah perubahan daripada kerja RM1,000. Sekejap tuan, tadi tuan kata tuan dapat 4,000 USD dalam tempoh 3 bulan tu. Itu yang income daripada kerja yang tuan buat lah. Betul. Okay, so allowance tu dapat lagi. Allowance tu yang lain lah. Masa tu dah tengok dah lah. Tapi maksudnya masa dalam proses ataupun dalam training tu, dia orang tak ada usik lah income tu. Tak ada. Memang sepenuhnya milik peserta. Okey, menarik dan alhamdulillah dalam 3 bulan tu saya dapat 4,000 US dollar. So saya merupakan salah seorang success story lah untuk program tersebut, antara yang the top earner lah. The top earner. Dan lepas pada itu saya dipilih sebagai seorang trainer pula untuk batch yang seterusnya. Dan itulah memang turning point lah. Memang turning point. Yalah, daripada gaji RM1,000 sebulan ke gaji RM5,000. Hatos bukan sedikit gaji lah. Kita kalau freelancer ni kita ada macam statement kan kepada klien, atau ke mak kapung, mak tengok RM5,000 sebulan, mak cakap terus. Sebab asalnya mak tanya lepas 3 bulan ni nak jadi apa? Seolah-olah macam singkat punya jalan je. Kalau singkat je nak pergi sekejap 3 bulan, lepas tu tak tahu apa dah. Dan pada waktu itu masyarakat kita masih lagi skeptikal. Freelancer tu tahun bila tak? 2016.
2016. So sampai sekarang pun masih lagi freelancer. Masih lagi tapi tak adalah full time. Saya part time. Sebab Bukan part time lah. Kalian dah kira sometimes. Tapi still income konsisten. Income konsisten boleh dapat lagi. Alright, so menarik topik ni. Jadi yang di luar sana yang sedang tonton video ni, anda kena faham apa yang kita sharing hari ni bukan sekadar buat duit. Macam contoh Habib belajar dia mesti buat kerja-kerja design dekat kampung, kawan-kawan minta buat, dia beradik minta buat kan. Bukan. Ini adalah buat duit USD luar negara. Betul? Betul. So USD maksud dia kalau dapat $100 darab 4. Maksudnya kita kerja sehari tu dapat $100, kita dapat RM400. So RM400 sehari banyak tu. Banyak. Okey, banyak. So kita nak tahu lebih lanjut. Okey, macam tuan ada proses pergi ke MDEC. Lepas tu dilatih selama 3 bulan. Jadi macam mana orang yang di luar sana yang tidak dapat peluang-peluang macam ni, macam mana dia orang nak explore? Apakah step pertama yang perlu dibuat dan langkah-langkah seterusnya? Okay, so basically untuk menjadi seorang freelancer ni memang awalnya memang punya jiwa tu teguh lah. Kena kental lah sebab you akan hadapi banyak rejection. Akan banyak rejection sebab lagi-lagi sebelum ni kalau you rasa you berada dalam market lokal, market tempatan, you rasa you jago dah. Tapi bila kita masuk market international melalui platform-platform seperti freelancer.com, upwork.com, Total, Prozee, so kita mungkin jauh lagi nak sampai level international persaingan lain. Tapi it's a good thing, maknanya kita tak ada rasa selesa and then kita akan sentiasa untuk meningkat. Okay, so bagi siapa yang berminat untuk berkecimpung dalam freelancing ni, sebenarnya you can start at your own. You boleh buka platform yang paling bagus untuk bermula, saya boleh cadang kat sini adalah freelancer.com. 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 Okay, berbayar ke tak? Dia free, dia percuma saja. Cuma dia akan ambil certain percent daripada job yang kita buat nanti. Dapat job baru dia ambil lah. Dapat job baru dia ambil lah. Kenapa saya suggest freelancer.com? Sebab freelancer.com bagi saya dia adalah fundamental of freelancing. Dalam platform freelancer.com dia ada 2 cara untuk anda jana income. Pertama melalui job bidding, kita membida job. Kedua melalui konsep contest. Kita join contest and then kalau kita dibeli sebagai pemenang, kita akan dapat job tu, dapat duit tu. Dapat duit tu. So dalam platform freelancing ataupun dalam platform crowdsourcing, kebanyakan mereka akan gunakan 2 konsep ni. Contoh macam Upwork dia guna konsep bidding sahaja. Kalau macam Design Hill ke, dia pakai konsep contest. So fundamental kat situ. Dalam freelancer.com kita akan belajar macam mana nak buat proposal, macam mana nak dealing dengan klien, macam mana nak buat time management. Semua ada disediakan. Semua dalam so if let's say you dah master platform freelancer.com, after this you nak try platform lain, tak ada masalah. Sebab you dah tahu dah asas dia. Itu untuk yang pemula. Tapi sekarang ni anda sebenarnya beruntung jadi rakyat Malaysia ni. Sebab kerajaan Malaysia memang sangat-sangat banyak inisiatif yang ada untuk menolong anda. Dan untuk makluman, program IHIA ni dah ditukarkan nama kepada GLOW ataupun Global Online Workforce. Dan dah dijalankan since 2016 sampai sekarang. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Cuma nama lah tukar GLOW tu. Nama sebab dulu dia rezeki high income, so dia fokus on high income lah. Tapi kali ini sebab kita nak bawa anda menjadi global citizen, menjadi seorang global freelancer. That's why di Global Online Workforce. Okay, so boleh apply ke? Okay, so berita baiklah kepada semua. Sekarang ni MDEC tengah mempromosikan satu program baru dinamakan sebagai Glow Penjana. Glow Penjana. So Glow Penjana ni adalah program intensif selama 3 bulan online. Online sahaja. Maksudnya boleh duduk di rumah. Duduk kat rumah boleh. Nak style sikit duduk working space. Macam kita tengah ni kita ada TV 1.0 kan. Ataupun lepak kat coffee shop. Nampak macam freelancer sikit. So boleh register dekat Glow Penjana. Boleh cari dekat Google, aplikasi Google lah Glow Penjana. Nanti saya share dengan tuan Wan link dia. So boleh share dekat description nanti. So register kat situ, dia akan ada a few test yang you kena lalui. Tak salah saya language test dan juga IT literacy test. So kalau you lepas, so you akan di-interview oleh trainer-trainer pula. Hintnya saya salah seorang trainer tu. Kalau dapat saya, banyak saya nak bagi nanti insyaAllah. Kalau dapat trainer lain tak apa, sebab mereka memang kita orang memang menyakan trainer ni adalah yang memang freelancer. Sebab kami mengajar anda, kami share dengan anda bukan based on modul. Kami share kepada anda based on pengalaman kami, experience jatuh bangun kami sebagai seorang freelancer, yang mana kami dah langgar banyak dinding
dan kami tak nak anda langgar dinding yang sama lah. So selama 3 bulan saya dengar-dengar ada allowance, tapi saya tak confirm lagi berapa nilai allowance tu. Maknanya ada tapi belum confirm. Ya, dah join tu online, duduk kat rumah, ada pula allowance lagi. Dah lah free, tak payah bayar. So memang peluang lepas ni tu dilatih lagi. Sebenarnya nak bayar konsultan untuk ajar kita mahal kan tuan. Saya pernah tengok courses macam ni, modul yang sama di IPT, di IPTS, Introduction to Freelancing. Tak salah saya dia macam short course lah, 3 minggu ke 4 minggu. Dalam minimum 3,000 ke 10,000 harga dia kalau bayar. Dan saya pernah tanya MDEC, kalau itulah MDEC tak subsidize, berapa nak kena bayar? Lebih kurang gitu ada kata. Sebab kita nak bayar trainer lagi, nak bayar modul lagi. Sampai sekarang ni percuma. Khas untuk anda yang baru nak berkecimpung sebagai seorang freelancer, grab this opportunity. Betul. Belajar dulu. Faham mulia. Sebab dah lah duduk rumah. Dilatih, ada guru. Okey. Lepas tu setiap sale yang anda dapat 100% milik sendiri. Tak ada apa ni, anda punya coach tak ambil, MDEC pun tak ambil. Kalau nak bagi okey je. Kalau nak bagi memang memang okey lah, dia alur-alur. Okay, so ni memang peluang lah. Okay, cuma bagi yang sendiri, okay, macam Tuan Khairul cakap tadi, anda boleh mula untuk buka account di freelancer.com. So apa preparation dia tuan yang kena ada, dan apakah servis-servis yang biasanya orang tanyalah, apa servis yang orang nak, ataupun servis-servis yang mendapat permintaan yang tinggi? Okay, based on pengalaman, kita dah train, saya dah train saya rasa lebih dari 1,000 peserta sejak 2016. And then based on demand, current demand dalam market, dia ada empat pecahan dia lah. Okay, dia ada IT dan programming. Okay, so dia ada graphic design, dia ada bahagian admin, virtual assistant, dan juga dia ada bahagian writing, penulisan. Satu kita tambah, ada 5, sorry, 5. Satu lagi adalah translation. Terjemahan. Okay, macam saya sendiri, saya dalam bidang IT lah, kira social media marketing. Social media marketing. So saya buat manage page social media, buat content marketing untuk social media. Kalau yang bahagian translation, buat English to Malay, Malay to English translation. Kalau bahagian writing, currently yang on demand dalam market ada 2, copywriting dan juga ghostwriting. So kalau you ada kemahiran tu buat copywriting, you ada kemahiran buat ghostwriting, memang sekarang ni market sangat perlukan demand anda. Macam translation tadi pun, siapa yang pandai, dia bukan English to Malay saja. Katakanlah you pandai Korean, you pandai Arabic, you pandai Japanese, especially lah bagi saya yang graduan daripada Timur Tengah, belajar doktor contohnya, belajar doktor, jadi ustaz ke apa. So mungkin sekarang ni tak ada kerja nak buat. You kena ingat, you balik dengan satu skill atau kemahiran yang sangat-sangat mahal, iaitu you pandai bahasa Arab. Dan apabila kita pandai bahasa Arab ni, antara yang market saya tengok agak lumayan untuk seorang translation adalah English to Arabic ataupun Malay to Arabic. Sebab negara-negara Timur Tengah, contoh saya ambil apabila mereka nak masuk ke market luar, contoh dia ada produk, so dia ada product description, asal dia dalam bahasa Arab. Betul. Apabila dia nak penetrate market international, so dia perlukan dalam bahasa English. Ataupun kalau dia nak masuk market Malaysia, dia perlukan bahasa Melayu. So siapa yang tolong terjemahkan itu? So dalam freelancer tu ada servis-servis macam tu? Ada. Cuma kalau saya boleh share kat sini, kalau translation freelancer.com ada, tapi nak lagi best, you pergi dekat prozi.com, proz.com. Itu platform khas untuk translation. Seperti saya kata tadi, dia platform freelancer.com ni dia ada belaka, dia ada semua skill. Tapi kalau you focus on certain of niche, kita ada macam translation, kita ada prozi. Kalau graphic design, kita ada design hill, khas untuk graphic design. Apa lagi, kalau yang bahagian IT, kita ada TopTal. TopTal ni memang sangat menarik bagi saya, sebab TopTal only top 3% freelancer saja yang boleh masuk dalam platform tu. Even saya pun tak dapat lagi. Dia ada test lah. Kenapa dia selected? Sebab klien ataupun majikan yang bakal bagi kerja kat anda tu, antaranya adalah Facebook, Google, kompeni besar lah, HP, NASA. Kalau you dapat, bayangkanlah, kalau dulu kita rasa nak kerja dengan Google ni memang susah sikit orang Malaysia pun. At least kena graduate Harvard ke apa ke. Tapi right now, because of freelancing is the future of work, dan big company dah start embrace freelancer ni, dia orang dah ambil dah. Tu sikit lah.
Okay, so tu cara dia. Pendek kata, masuk dululah. Okay, buka freelancer.com tu, register dulu dan boleh mula explore. Okay, so tuan, sepanjang pengalaman tuan kan, apakah ranah yang biasanya dihadapi? Lepas tu macam adakah macam mana dikira kalau kita tak dapat deliver ke, ataupun timeline yang diberikan untuk kita deliver projek semua, macam mana benda tu? Okay. So satu perkara yang selalu orang takut bila online ni adalah time lah, waktu kerja tu. Okay. So kita kena ingat walaupun benda ni online, tapi kita mesti tahu dan ingat juga bahawa yang kita bekerja sebenarnya still manusia, bukan robot. So katalah saya pernah ada berlaku satu case yang mana saya janji nak hantar pukul sekian-sekian hari sekian-sekian, tapi kerja tu belum siap. Kerja tu belum siap dan saya bagi alasan kat dia, kata saya ada masalah. Saya ingat saya kena deliver hari Rabu pukul 10 pagi. Okay. Tapi waktu tu dah pukul 12. Okay, dah lewat 2 jam. Dah lewat 2 jam. So saya bagilah alasan waktu tu. Saya cakap saya pergi ke klinik, anak saya sakit. Anak saya sakit. Waktu tu saya kata kena uruskan semua tu kan. Dia kata it's okay, you send this early than expected. Saya terlupa, saya hantar tu waktu Malaysia, dia minta hantar waktu US. Okay. Alhamdulillah tak lambat. Tapi yang alasan tu tipu sebenarnya sebab saya tak ada anak waktu tu. Cuma saya nak bagi kat sini ialah boleh it can be considered, still can be considered. Kalau first time cases, katalah first time you hantar lambat ke, first time you tak ada nak deliver ke, dia orang still lagi human, dia orang still lagi manusia. So boleh bincang, boleh cuma bincang. Kena update lah. Kena update lah. Okay. Dia key kat sini adalah communication. You kena update selalu, and then you boleh dah setkan KPI, setkan bila nak hantar, you kena fulfill. Macam mana pun dia akan end up, dia the best currency kat sini adalah trust lah. Trust lah. Okay. Once you build trust, saya cakap once you build trust sebagai seorang freelancer ni, you punya klien tu, you boleh anggap sebagai machine ATM you. Betul. Bila dia ada trust, dia akan bagi job. Macam saya punya student, start dia jadi seorang freelance graphic designer, klien dia bagi $10 per hour. Per hour? Per hour. $10 per hour. Lebih kurang dalam RM40 sejam. Hari ni saya tanya dia balik, berapa dapat sekarang ni? $50 per hour. Sebab klien ada trust kat dia. Apa dia buat tu? Kerja apa tu? Freelance graphic designer. Graphic designer. Kerja lebih kurang dalam sejam ke 3 jam sehari je. Tapi kalau dah dapat $50 sejam, apa dalam Malaysia RM250, $200, lebih kurang lah $200 sejam. Company mana kat Malaysia ni bayar $200 sejam? Tak ada. That's why saya suka sangat relate dengan graphic design ni. Yang satu benda yang saya rasa menyesal dulu, kenapa tak belajar graphic design. Sebab graphic design ni satu bidang yang sangat-sangat luas potensi dia. Contoh kita orang Kanu. Graduan graphic design, degree in graphic design dekat Terengganu, apabila dah habis belajar, dia kerja dengan kedai graphic design di Terengganu, saya boleh kata gaji dia ada $1,200 ke $1,800. Betul. Boleh $2,000 hujung. Boleh $2,000 tak. So sekadar kita tahu $1,600 lah kan, $1,600. Dalam platform freelancer.com, satu logo yang you buat, you boleh dapat up to $100 per logo. $100, lebih kurang dalam RM400. So katakanlah nak dapat $1,600 tadi, berapa logo kena buat? 400 kali 4 tau. 400 kali 4 logo saja. 4 logo saja dah bersama dengan gaji full time worker as a graphic designer di Terengganu lah. Di KM kita tahu berapa lah. Tapi dia tahulah dari segi pengiraan macam tu lebih kurang. Maknanya 4 logo tu kita anggap lah 1 logo sehari lah. Ni paling teruk ni, 1 logo sehari. Dan saya akan 4 logo 4 hari. Maksudnya kerja 4 hari boleh gaji sebulan gaji. Kalau gaji lagi gaji maknanya contohlah sehari buat 1 logo, kalau 30 ni ialah sehari 200. Maknanya gaji lebih kurang 6,000. Betul. Sebulan. Sebab tu saya macam heran apabila orang cakap adalah orang cakap kau ni susah nak dapat kerja. Terutama yang ada kemahiran graphic design, programming semua, dia kata kat saya susah je kerja. Jawapan saya adalah ya dan juga tidak. Saya setuju dan juga saya tidak setuju dengan statement awak. Saya setuju kalau awak tengok market lokal. Saya setuju kalau awak tengok kerja 9 to 5. Saya setuju kalau awak tengok kerja macam orang lain, makan gaji, makan sejabat. Tapi saya tidak setuju kalau awak tidak melihat pada market freelancing itu sendiri.
yang lebih besar kan. Yang lebih besar. Sebab anda kena ingat, as a freelancer, anda bukan salah seorang pekerja. Anda sebenarnya seorang entrepreneur. Anda instead of menjual produk, anda menjual skill. Kalau siapa-siapa yang menjual produk, dia ada kekangan. Kalau kita nak exportkan produk tu agak susah. Ya, macam-macam hal. Tapi as a freelancer, katalah orang US nak pakai kemahiran kita, orang UK nak pakai kemahiran kita. Halangannya adalah waktu je lah kot. Waktu je lah. Tetapi you can export your service ke seluruh dunia. Di mana-mana boleh buat kerja. Mana-mana kerja. Saya pernah ada satu 2018 kita pernah buat freelancer gathering di KL. So kita panggil semua freelancer outside di Malaysia ni. One of them adalah salah seorang designer untuk Marvel Studio. Marvel Cinematic Studio, MCU, Amazing Cinematic Universe. Marvel Studio lah. So saya tanya dia, memang you duduk kat Malaysia, dia Chinese. Chinese. Memang duduk kat Malaysia? Yes. Berapa income dia? Dia tahu lah kalau Marvel ni berapa kan. So maknanya kat sini, dia tak perlu berada di US pun. Dia just berada di Malaysia sahaja, tapi gaji dalam US dollar. Bayangkanlah kalau you earn dalam US dollar, spend dalam ringgit, duduk dekat Marang mudah. Duduk kampung kan, income USD kan, sebulan katakanlah 1000 USD. Kan bermasuk lebih kurang 4000. Tak perlu pergi bayar office, tak perlu bayar travel, kereta, minyak kereta pun tak payah isi. Covid pun tak kurang lah sebab kurang keluar kan. Betul. So ni adalah future business ataupun future job yang mana kita perlu tengok, terutama bagi saya lah, terutama graduan yang baru habis belajar, yang mempunyai kemahiran, yalah pergi belajar kan, masuk dalam bidang fotografi lah, bidang design lah, accounting lah, macam-macam. So sampai satu masa nak ada kemahiran dah ada, ilmu ada, tapi nak jual di mana? Kebanyakan yang kita nampak adalah menjual kepada menggunakan resume kepada pejabat-pejabat, bekerja lah maksud dia. Tu sebenarnya kita menjual skill kita lah. Cuma kali ni kita nak jual kepada pasaran luar negara, pasaran international. Cuma tuan, isu dia adalah bagaimana kalau orang tu lemah bahasa Inggeris. Macam mana tu tuan? Soalan yang menarik dia, dan juga ketakutan apabila peserta join, saya English lemah lah. Nak orang kampung macam tadi lah. Okay, saya akan buat gini lah. Saya beritahu gini lah. Saya punya highest qualification saya adalah SPM. Highest qualification? Yes, highest qualification saya adalah SPM. Dan saya berasal dari Marang, Terengganu. So kalau you expect English saya power, memang dog lah. Tapi it's a learning curve lah. Not sesuatu, you kena belajar lah. Ambil masa lah. Cuma satu lah saya nak beritahu dekat sini. Sepanjang saya punya pengalaman saya dalam freelancing ni, dia English ni dia masa dekat interview session ataupun dekat discussing session. So English memang perlu lah. Tetapi saya boleh kata macam ni je, 80% interview session dan juga discussing session adalah berbentuk chatting. 80%. Hanya 20% saja dalam bentuk video call ataupun voice call, speaking. Maknanya kita kena bercakap. The rest adalah dalam bentuk chat. Kalau you dah register freelancer.com, dia ada satu chatting. Dia macam chatting, kita punya Facebook chatting. So kebanyakan klien prefer to use chatting for communication purposes. So bila chatting ni, saya ada satu lah pengalaman saya dealing dengan satu klien UK. Sebab yang payah sekali ni adalah UK je English solid. Kalau you dapat klien India ke, daripada China ke, rasanya you bijak lagi. Asal faham sudah Asal faham. Sebab dia orang pun dari segi grammar dia orang pun tergabung juga. So ada satu cerita, saya pernah dapat satu klien ni, dia tunggu saya, hey Cairo, are you still there? Yeah. Wait. Padahal masa tu saya tengok Google, kau kenapa dengan dia ni? Google cari translate doang, cari. Baru macam main lah English. Klien tengok bagus English dia. At one moment, sebab klien tu daripada Singapura dan nama Melayu lah, tapi dia pakai English yang power lah, solid. Saya kata dia graduan daripada UK kot. At one moment saya pernah tanya dia, hello sir, just want to ask you, do you prefer for us to use English or Malay for our conversation? Jawapan dia yang sangat menyakitkan hati saya lah, Malay pun boleh bro. Dah 3 minggu conversation dengan dia pakai English, sebab dia pakai English yang sedap, kita tak nak kalah. So kita google lah English yang sedap juga. Dan sekali kita Malay pun boleh bro. Sumpah pada tu pasal Melayu je kita pakai.
So keyword dia jangan takut lah. Jangan takut, buat dulu. Okay, satu lagi, zaman sekarang ada Google Translate. Betul. Kan? Boleh type bahasa Melayu dulu, lepas tu paste dekat Google Translate tu, lepas tu keluar bahasa Inggeris, copy ke sana balik kan. Bagi saya language is not satu alasan lah. Yang penting adalah skill. Dia English ni just a way for you to understand. You dapat capture apa dia cakap, kita dapat capture apa dia cakap, it's more than enough. It's more than enough. So jangan takutlah. Okay, yang mana ada isu, masalah. Satu lagi, kalau nak mahir pun, kalau nak bermula pun, nak tak nak kena buat. Okay, kalau duduk dalam ketakutan, aku tak pandai English, sampai sudah memang tak dapat lah. Okay, so satu lagi tuan, macam mana pula, okay, isu dia kalau orang tu tidak ada yang kemahiran yang dia rasa dia boleh jual, adakah dalam training di MDEC selama 3 bulan tu dilatih? Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kalau lah tak dilatih, macam mana dia orang ni nak asas skill dia orang kalau dia orang nak masuk dalam bidang freelancer? Okay, soalan yang sangat menarik lah. Okay, secara asasnya untuk program MDEC ni, kita tak ajar skill. Tak ajar skill? Kita tak ajar skill. Tak ajar skill, kita tak ajar skill. Kita ajar macam mana you nak gunakan, you nak utilize skill tu untuk earn income. Ini secara asasnya. Tetapi kita ada juga dalam sesi mentoring session. Okay, untuk yang Glow Penjana ni, dia bukan training saja tau. Dia termasuk mentoring. Mentoring sekali. Mentoring. Contohnya kalau you nak buat freelance graphic designer, trainer you adalah seorang freelance graphic designer. Oh. So dia bukan hanya mengajar you macam mana jadi seorang freelance graphic designer. Katakanlah you nak buat projek ni, you tak tahu nak buat macam mana. Dia pun adalah seorang freelance graphic designer, dia boleh assist you untuk buat. So sangat-sangat membantu. Betul. So ada dah elemen upskilling lah ketika situ question. Tapi kalau menjawab soalan tadi, katakanlah tak ada skill. Tak ada skill, belajar lah. Zaman sekarang tak ada alasan you tak belajar. You ada banyak lah platform-platform yang gunakan. Saya biasa gunakan University of YouTube. University of YouTube lah. So sekarang ni anda tengok video ni pun dalam YouTube. YouTube ni you boleh cari anything. You boleh belajar free of charge. Tapi kalau cuma you nak lebih advance lagi, saya suggest you untuk pergi kepada platform-platform seperti Udemy. So Udemy ni dia ada banyak courses, short courses yang siap dalam 3-4 jam. Paling lama mungkin sehari 2 hari. Macam saya sendiri, saya sentiasa cari courses baru dalam Udemy berkenaan dengan social media marketing. Sebab social media marketing ni, kalau you tinggal seminggu je dah belajar benda baru, dia akan berubah. Dia keep on updating algoritma baru, cara copywriting yang terbaru. So saya sentiasa, kalau nak pergi kelas offline, mungkin masa tu tak ada. Sebab kita buat freelancer, boleh je nak pergi kelas luar tu, tapi travel pula. So maksudnya sambil buat kerja, sambil belajar lah kan? Yes. Dan ini yang best ni. Sekarang ni MDEC ada kerjasama dengan Coursera. Coursera pun salah satu platform Coursera international kan? International online learning. So kerjasama antara MDEC dan Coursera ni, mereka menyediakan, tak salah saya, dalam 3,000 free online courses yang you boleh ambil dalam Coursera yang asalnya berbayar. Asalnya berbayar, tapi sebab dia kerjasama antara MDEC dan Coursera, so dapat percuma. Dan siap ada cert lagi. Siap ada cert lagi. Cuma untuk for you to get the courses, you mestilah antara 2 golongan ni. Pertama, golongan yang dah di bawah kerja, dan juga bakal di bawah kerja. Syarat dia. Ada syarat bila you nak isi form tu, dia dalam program penjana ke? Yes, dia part of penjana program lah. So kalau you nak eligible ni, you kenalah orang yang dah di bawah kerja ataupun anda bakal di bawah kerja. Yang maksudnya yang belum pernah kerja tak layak lah. Boleh try. Boleh cuba. Saya pun tak try jugalah. Itu untuk belajar lah kan. Untuk belajar, untuk dapatkan skill baru. Upskilling dan juga reskilling. So upskilling, contohnya you dah pandai design tapi you rasa nak masuk international market you rasa belum lagi, so you kena upskill kan. Betul. Ataupun sebelum ni you kerja bidang A, tapi you tengok dalam online ni opportunity untuk bidang A tak ada, so you kena reskilling balik. You kena cari balik perkara lain yang you nak buat. So gunakan platform macam ni lah. Banyak yang free pun ada, yang berbayar. YouTube tu saya rasa macam-macam banyak. Pada saya lah kan, kalau anda master satu je, contoh anda belajar tentang logo je, buat logo, design. Contoh, bila kita guna Photoshop, kita nak jadi sebagai seorang graphic designer. Graphic designer ni banyak dia punya design yang kita kena belajar, dari segi flyers, business card, logo dan sebagainya lah. So kalau anda master satu je, contoh anda ambil logo je, hari-hari belajar tentang logo, macam mana nak dapatkan template yang menarik, logo-logo dia punya fundamental sebagainya kan. So study pasal logo je dan jual servis logo
rasa Tuan okey tak? Kalau logo je Tuan. Cukup tak? Saya cukup sebab market dia luas dan setiap bisnes perlukan logo. Ya. Dan logo ni, katalah satu bisnes tu, dia tak adalah pakai logo tu 100 tahun. Ya, dia sentiasa berubah. Dia pula rebranding, dia tukar logo baru pula. Macam dalam freelancer.com, so kalau tengok dalam kategori kontes, kebanyakan kontes memang dalam konsep logo. Logo dan one of my friends, dia satu batch dengan saya masa batch 1 dulu. Dia adalah freelance graphic designer, tapi profile dia memang fokus pada logo design. Logo saja. Fokus pada logo design, dan logo dia antara yang saya tengok yang dia dapat menang kontes tu, ada yang 150 euro. Ada yang 300 Australian dollar. Yang logo 300 Australian dollar simple logo. Saya dalam kelas saya gunakan dia sebagai satu case study. Logo dia 300 Australian dollar tu lebih kurang dalam kali 3 lebih dalam 900,000 lah. Saya tanya dekat partisipan program saya tu, kalau awak lah seorang owner kepada bisnes tu, awak pergi kedai design, awak nak buat logo macam tu, kalau awak tengok logo tu, saya cakap RM900 awak bayar tak? Dia kata tak. Kalau rasa kat Malaysia ni berapa anggaran dia awak kena bayar? Mungkin 150, mungkin 200. Tapi dalam kita tengok dalam market international, dia orang pun buang harga. Sebenarnya kita kat Malaysia memang buang harga, dekat international pun buang harga, tapi dia orang buang harga, dia orang dalam US dollar. Logo tu katalah dia nak bayar orang negara dia, memang orang dia tak tahu. Contohnya katalah saya tengok $100, bagi dekat orang US tengok gitu je. Tak padan dia. Tak padan, nak padan macam kita lah RM1. Tapi kalau bagi kat kita RM400 lah. That's why kenapa kita encourage for you to become international freelancer, to focus on international market. Dia konsep dia sama je, macam mana orang Malaysia pergi ke Australia petik buah nak dapatkan duit USD Australian dollar. Ataupun orang kita pagi-pagi duduk rasuk naik motor lalu kat Tambak Johor lagi kat Singapura tu dapatkan Singapore dollar. Tapi hari ni apa yang kita nak share dalam video ni adalah dengan hanya duduk rumah. Tak kira lah duduk Kedah ke, duduk dekat Sabah ke, as long as you ada komputer, you ada internet, you boleh jana income dalam US dollar. So anda bayangkan, kalau anda lah masih sebagai seorang freelancer sekarang ataupun menjual servis, anda buat kerja yang sama, kerja yang sama macam biasa, ambil servis daripada klien, job daripada klien, mungkin sebelum ni boleh dapat, kalau yang dah banyak duit mungkin 3,000 hingga 5,000 sebulan. Tapi dengan job ataupun kerja yang sama, anda jual di peringkat luar negara, so anda mungkin boleh dapat 10,000, 15,000 buat kerja yang sama je, tak ada perubahan. Ataupun bagi orang yang belum, macam tadi Tuan Khairul cerita, designer yang bekerja di Terengganu, 1,600 gaji, antara yang tinggi lah tu saya rasa. Antara yang tinggi di Terengganu. So kalau tu kerja full time pagi sampai petang, kadang-kadang sampai malam, overtime sebab tak ada idea sampai malam, tu pun 1,600. Tapi kalau dah buat logo, sekadar 10 logo je sebulan, dengan harga $100, so 10 anda dah dapat $1,000, bermaksud 4,000 lebih sebulan. So kata pilihan di tangan anda lah. Okay, so sekarang kita dah dapat point. Anda dah dapat point macam mana nak mula. Antaranya adalah anda boleh register dalam freelancer.com. Kemudian bagi yang berminat, yang ada masa untuk belajar ataupun untuk join program Glow, program Glow Penjana daripada MDEC, kita ada bagi link bawah ni, anda boleh tengok link. So anda boleh register di situ dan akan ditapis. So anda akan bersama dengan guru-guru, coach-coach yang berpengalaman sebagai seorang freelancer. So di situ kemungkinan besar apa yang berlaku kepada Tuan Khairul macam dia cerita tadi, turning point dalam live lah kan, dalam live, daripada freelancer biasa ataupun mungkin tak tahu nak buat apa waktu tu, kepada freelancer profesional dan dapat job daripada luar negara, dan income pun dolar-dolar lah. Maknanya walaupun duduk kampung, sembang sekarang lain dah sembang luar negara. Okey, tapi itulah dia, maknanya macam mana nak bermula. Bagi orang yang tidak ada peluang untuk join penjana, mungkin tak ada kelayakan ataupun tak dapat ke, so anda boleh terus sama ada explore sendiri, ataupun mungkin boleh tanya ke untuk kontak lebih lanjut ke. Boleh follow saya dekat Facebook. Boleh saya follow, share dekat Facebook lah. YouTube ada?
YouTube belum lagi kena belajar dengan cikgu. Okey, insya-Allah akan datang ada lah tu kan. Ada. Akan datang ada. Jadi boleh follow, nanti saya bagi link dekat bawah ni, link Facebook Tuan Khairul. So anda boleh follow, mungkin ada certain benda yang boleh bertanya dan sebagainya. Cuma kita kena fahamlah orang punya privacy ataupun orang punya masa kan untuk menjawab. Bukan kita seorang, ramai orang yang bertanya, dan dia ada anak-anak murid dia yang dia perlu layan, yang dia perlu serve. So kita kena faham, kalau tak jawab janganlah terus kata sombong dan sebagainya. InsyaAllah saya jawab. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. So ada lagi last untuk tambahan untuk sampaikan kepada kita punya penonton hari ini. Okay. Mungkin ini perkara yang paling penting lah. Sekarang ni kita banyak bercakap pasal gig ekonomi. Gig ekonomi ataupun ekonomi gig. Kalau tahun lepas kita punya jargon adalah IF 4.0. Tahun ni jargon kita adalah gig ekonomi. Tapi ramai orang tak faham gig ekonomi. Betul. Waktu KPI tu, jom kita buat income dengan gig ekonomi. So ramai yang jadi runner, ramai yang kerja jadi food delivery. Itu yang orang faham lah. Itu orang faham. Kadang-kadang sebab saya salah seorang founder untuk syarikat service delivery juga. So bila dapat permintaan waktu KPI tu, ada yang ada master, ada degree, ada degree graphic design, ada degree sebagai computer science semua tu kan. Saya rasa macam mungkin saya mungkin husnuzon lah, saya bisa terbaik, mungkin mereka tak nampak lagi peluang-peluang sebagai seorang freelancer. Sebab mereka ada kemahiran, yang mereka belajar 3-4 tahun, ada kepakaran, tapi sebab pemahaman masyarakat kita terhadap ekonomi gig hanya pada kerja hantar makanan saja. Betul. Walhal ekonomi gig ni as a freelancer, as a YouTuber, as a streamer, semua tu adalah kita namakan sebagai the future of work. Dulu orang kata ekonomi gig ni ataupun freelancer ni more kepada alternative income. Tapi saya nampak dengan keadaan sekarang ni, dengan adanya kemajuan teknologi, dengan pemahaman, dengan golongan-golongan the new generation ni, saya boleh cakap gig economy can become alternative employment after this. Bukan sekadar nak cari part time income. Sebab ada je orang yang jadi YouTuber masa penuh masa full time income dia. Jadi freelancer, jadi first income dah. Jadi first income, jadi streamer, jadi first income dah. So ini adalah the future of work. Masa depan dalam dunia pekerjaan. Orang pernah tanya saya, Coach, jadi freelancer ni boleh jadi kaya ke? It depends on you punya passion. It depends on your skill, you punya passion, you punya commitment terhadap suatu perkara. Kalau you treat dia sebagai suatu part time, you dapatlah part time income. Kalau you treat sebagai full time, you dapatlah full time income. Saya nak share, salah seorang student saya ajar dia tahun 2018. Nama dia Nur Ashikin Halil. Perempuan. Ataupun nama timbangan dia adalah Kak Ming. Okay. So dia buat kerja sebagai virtual assistant dan juga translator. Okay, dia pernah dapat job dengan KBS. Dia duduk di mana? Johor. Orang Johor. Orang Johor. Suri rumah dia. Suri rumah dia. Dia pernah dapat job daripada KBS, Korean Broadcast Station, sebagai penterjemah subtitle drama Korea. Sebab dia pandai Korean kan. Last saya update dengan dia punya income since 2018 almost 2 million ringgit. 2 million sebagai seorang full time freelancer. Duduk rumah, suri rumah. Almost 2 million ringgit. Dalam tempoh berapa lama tu? Since 2000, dia join program tu 2017. Masa tanya tu 2018. Masa tanya 2019. Lebih kurang 2 tahun. 2 million maksudnya lebih kurang 1 juta setahun kan? Betul? Lebih kurang. Sebab dia income dalam US dollar. Ya. Income dalam US dollar. So bila convert tinggi. So kalaulah 1 million setahun, bermaksud sebulan 50,000 tuan. Nanti saya akan suggest dekat Tuan Muhammad ni untuk interview dia sekali. Boleh. Nanti biar dia cerita tentang perjalanan hidup dia. Kita panggil dia, kita mungkin buat Zoom meeting untuk sharing dengan anda, buat duit sebagai seorang freelancer ataupun untuk Kak Ming. Kak Ming sebagai seorang translator lah. Virtual assistant. So ini sebenarnya ramai di kalangan orang kita sedang buat duit yang banyak dalam freelancer, dalam macam-macam di ekonomi yang ramai di luar sana tak sedar. Okay, so insya-Allah kita akan dedahkan, kita akan korek cari orang-orang macam ni supaya mereka berkongsi dengan anda dan anda boleh ambil peluang ataupun inspirasi untuk bermula, insya-Allah. Okey tuan, jadi
pasal gig ekonomi tadi sikit lagi tuan. Boleh. Apa maksud gig ekonomi itu sebenarnya? Gig itu apa? Okay. Kan? Secara kalau bukan dia punya penerangan itu memang panjang lah. Kita kena buat satu video khas tentang ekonomi. Tetapi secara mudahnya adalah short term work. Short term work, pekerjaan yang bersifat short term. Dia bukan full time punya work. Dia tak ada kontrak ke apa sebenarnya. No, dia based on project base. Project. So gig ekonomi ni ada banyak. Dia kalau bukan saya boleh tambah sikit lah. Dia terpecah pada 3. Dia ada space, staff dan juga skills. Siapa yang staff ni, dia ada barang, dia ada benda yang digunakan. Contoh ada kereta, dia boleh guna buat gig ekonomi, jadilah grab driver, buatlah mesin semua tu kan. Itu staff. Kalau you ada space, you ada rumah ke, you boleh sewa Airbnb semua tu. Dan sekali adalah skills. Kalau masa macam kita sewa buat homestay dengan Airbnb tu pun dalam gig ekonomi. Dia adalah ekonomi sebab dia adalah short term punya work. Dan dia terus dapat income daripada dia part of gig ekonomi ekosistem. Gig ekonomi ekosistem. So dia bagi saya gig ekonomi ni bukan benda baru lah. Kalau saya bukan benda baru. Dulu kalau kita pernah pergi minum air kat kedai kopi, Pak Mak pergi kedai kopi dah, Pak Mak kedai kopi, Pak Mak kata, rumah aku ni panjang lah rupuk, siapa sini boleh mesin rupuk? Marilah Pak Ali, aku ada je mesin rupuk kat rumah tu, nak tolong tak? Boleh, berapa macam Ali? Kata, marilah berapa ringgit. Itu pun dah gig ekonomi lah tu. Nah, sebab dia adalah short term work. Itu macam mana. Tapi cuma sekarang ni kenapa dia dengan cepatnya berevolusi dan juga diterima oleh masyarakat ramai ialah because of platform. Because of Grab, kita ada Grab. Lalu kita ada tempat yang untuk berkumpul tu. Matchmaking tu macam dulu freelance. Ramai yang buat freelance macam biasa, tapi sebabkan sekarang ni ada platform freelance.com, apa semua tu dia mempercepat dan mempermudahkan. Kita tak perlu buat website sendiri, apa semua tak perlu. Itu sedikit. So itulah dia gig ekonomi. So alhamdulillah saya rasa banyak sebenarnya kita belajar. Sebenarnya saya tahu tentang freelancer dah lebih daripada 10 tahun dulu dah kita tengok. Sebab saya seorang designer sebelum ni. Cuma seperti anda mungkin, saya takut rejection, saya takut bahasa Inggeris waktu tu. Saya tidak ada guardian, orang yang guide. Jadi nak masuk tengok, tahu peluang ada, tapi nak menceburi tu ketakutan mendahului daripada tindakan. Jadi kita pun tak buat. Tapi benda ni kita tak buat bukan bermaksud benda tu tak berkembang. Dia makin berkembang dan inilah evolusi yang berlaku dan dah ramai orang yang berjaya. So sekarang kita boleh belajar daripada ramai orang. Jadi ni salah satu peluang sumber. Sebab tu saya tak cerita sendiri tentang cara buat duit dengan freelancer. Saya cari orang yang betul-betul buat, ada pengalaman, malah train. Okey, anda boleh jadi mentee kepada Tuan Khairul, insya-Allah. So itu saja untuk video kali ini. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Jangan lupa tekan subscribe di bawah. Loceng tu pastikan bunyi pentingnya nanti supaya anda dapat notification. Okey, jumpa lagi. Bye bye.